Dan petang ini, konvensyen yang julung kali diadakan itu akan mengisi objektif madani mengangkat agenda rakyat. Sebelum amanat khas Perdana Menteri, 3 sesi akan menjadi platform perbincangan yang akan mengupas agenda ekonomi negara, bangsa dan Malaysia madani. Kita terus ke WTC bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Fahmi, apa intipati agenda yang bakal dibincangkan petang ini? Ya, terima kasih Niki di Sri Bentas. Ya, untuk konvensyen kerajaan perpaduan ini pada jam 2 petang nanti ada program bicara rakyat yang akan dikendalikan ataupun dikemudikan oleh pemimpin-pemimpin parti kerajaan perpaduan bagi membicarakan mengenai komitmen dalam menyelesaikan isu rakyat termasuk ekonomi, masa depan dan pembinaan negara bangsa dan konsep madani dalam pelaksanaan agenda rakyat. Segmen itu terbahagi kepada 3 sesi iaitu memperkasa ekonomi rakyat, membina negara bangsa dan Malaysia madani. Dan untuk ketika ini, konvensyen ini berhenti rehat seketika dan bersambung semula pada jam 2 petang nanti. Dan sebelum ini, pada sesi sebelah pagi, berlangsungnya konvensyen wanita dan pemuda Pakatan Kerajaan Perpaduan yang mana kebanyakan pemimpin menyatakan tekad untuk memperkukuhkan parti-parti yang berada di dalam kerajaan perpaduan ini. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai hala tuju dan agenda konvensyen kerajaan perpaduan ini, bersama saya ialah Timbalan Ketua MK Malaysia iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim. Terima kasih Kamil kerana sudi bersama Buletin 130. Okey Kamil, mungkin boleh Kamil perjelaskan ataupun rungkaikan bagaimana idealisme yang berbeza di kalangan parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan ini untuk memperkukuhkan kerajaan yang mungkin boleh bertahan sehingga sepenggal ini, Kamil. Baik, pasca PRU15 kita menyaksikan satu lagi perubahan landscape politik yang baru dalam negara ini yang menuntut semua pihak untuk duduk bersekali dan membincangkan dengan tuntas tentang bagaimana kita dapat menyelesaikan ataupun memberi solusi kepada kemelut politik yang melanda dalam negara ini. Dan akhirnya keputusan telah dibuat. Apa yang ada pada hari ini ialah merupakan sebuah kerajaan perpaduan, kerajaan yang dititahkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya kita dapat menoktahkan kemelut politik yang ada dalam negara ini. Dan sudah tentu saya kira konvensyen yang dilaksanakan, yang dianjurkan pada hari ini ialah sebagai tanda untuk kita menunjukkan komitmen kita di antara parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan ini bahawa kita semua komited untuk memastikan kestabilan politik dalam negara ini dan menunjukkan juga komitmen kita yang tinggi untuk terus memacu agenda ini bersama-sama tanpa menafikan sebarang perbezaan di antara parti-parti yang ada daripada sudut ideologi seperti yang disebutkan sebentar tadi. Tetapi kebijaksanaan kita itu adalah bagaimana kita dapat menjadikan perbezaan di antara kita ini tunjang kepada kekuatan kita dan bagaimana kita dapat menguruskan perbezaan ini. Bagi Kamil sebutkan menguruskan perbezaan dan itu antara cabaran yang saya tengok tadi ramai pemimpin yang berkata begitu. Bagaimana perbezaan itu boleh diuruskan dengan untuk memahamkan kepada akar umbi yang parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan ini? Sebab itu tadi saya sebutkan tentang keperluan untuk kita mencipta dinamika politik yang baru. Kita faham tentang bagaimana kita perlu dalam keadaan begini fokus kepada perkara-perkara asas. Misalnya seperti selalu yang disebutkan tentang kita sekarang berhadapan dengan kemelut, bukan saja tentang kemelut politik tetapi juga cabaran ekonomi semasa yang memerlukan kita untuk kembali semula ke meja rundingan dan bersetuju atas beberapa prinsip dan dasar. Sebab itu salah satu yang dilaksanakan ataupun diumumkan dan dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ialah dengan melancarkan gagasan Malaysia Madani yang menekankan tentang soal kepentingan kita untuk memberi perhatian kepada soal tata kelola dan juga pengurusan yang baik kerana ini adalah punca kepada banyak permasalahan yang berlaku sebelum daripada ini. Jadi perbezaan Saudara Hamdi kita memang kalau kita nak senaraikan memang banyak, tetapi kekuatan kita, kebersamaan kita, prinsip dan juga dasar yang kita persetujui bersama itu harus menjadi kita punya fokus dan daripada situ kita bergerak untuk membentuk sebuah kerajaan yang lebih kukuh dan kuat dan kita dapat pastikan insya-Allah sama-sama kerajaan ini akan dapat kekal untuk 5 tahun yang akan datang.
Terima kasih Kamil kerana sudi bersama Buletin 130. Dan untuk petang ini, acara kemuncak konvensyen ini tentunya apabila akan ada ucap pertama dari Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada jam 3.30 petang ini. Yang mana amanat perdana itu sempena konvensyen kerajaan perpaduan ini. Saya fikir untuk waktu ini saja dulu perkembangan saya dari WTC ini. Kita kembali ke Sri Pentas.